Assalamualaikum semua. Seperti dijanjikan, hari ini kita akan pandu uji sebuah model terbaru daripada Peredua. Dan model kita masukkan itu adalah Peredua Alza 2022 generasi yang kedua. Dan untuk video kali ini, kita tidak akan cerita dengan detail untuk luaran dan juga dalaman. Sebab kita telah ceritakan dalam video sebelum ini. Bagi anda yang terlepas video sebelum ini, anda boleh lihat dekat bahagian atas ini. Tetapi sebaliknya, untuk hari ini, kita akan lebih fokus memberi kepada pemanduan. Sama ada underpower ke tidak, power cukup ke tidak, dari segi keselesaan, dari segi handling, dan yang paling penting adalah dari segi full load capacity, boleh atau tidak kereta ini doing well or not. Yang itu kita akan jawabkan dalam video kali ini. Tetapi sebelum itu, sebelum kita startkan video ini, abang nak ingin ucapkan ribuan terima kasih buat Pusat Sukan UUM kerana membenarkan kita buat syuting di Lita Go-Kart UUM ini. Dan juga terima kasih juga buat pihak UUM kerana membenarkan kita buat syuting dekat dalam ini. So macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan loceng. So, tuan-tuan dan puan, let's go! Nanti dulu, sebelum kita tengok video ini, abang ada satu benda nak share pada korang. Ini dia, kapet kereta 2 layer nombor 1 di Malaysia. Todo Mat. Made in Malaysia, guys. So, apa yang special pasal kapet Todo Mat ni? Of course, yang pertama, dia kalis air. Bukan kali dosa. Yang kedua, dulu 1 layer, sekarang ni 2 layer. Jadi, semua kotoran akan kumpul kat sini. Kalau nak cuci, nak bersih, lagi senang. Yang ketiga, dia adalah jenis anti-slip dan design dia grip base. So, 180, tak ada goyang bro. Yang keempat, senang dijaga dan senang juga dipasang. Tak macam girlfriend kau, nak jaga pun susah. Yang kelima, tahan lasak dan kualiti premium. Yang keenam, ada 3 tahun waranti. Kapet kereta pada waranti Dan yang ketujuh, dia boleh custom made untuk semua kenderaan. Barulah ngam. Baru kau tahu kan? Best tak best kapet Todo Mat ni? Tunggu apa lagi? Dah, jomlah sama tengok video lain. Sebelum kita mulakan video, ramai katakan, ini kereta abang ke? Bukan. Ini bukan kereta aku. Ini adalah kereta milik bank. Bukan kereta aku. Okey? Dan soalan yang kedua adalah, ini color apa bang? Color hitam ke? Yang ini adalah color baru untuk Peredua Alza, dinamakan sebagai Vintage Brown. Tetapi kalau bawah matahari dia nampak macam hitam sikit. Okey tak color ni? Bagi aku, secara mata aku sangat suka color ni. So that's why lah kita pilih untuk color ni. Dan untuk Alza 2022 ni, dalam komen video sebelum ni ramai katakan ini bakal menjadi kereta Ustazah Kafa. Aku pun fikir, Ustazah Kafa? Apa kaitan pula? Kan? Lepas baca komen katanya, rupanya mungkin kereta ni antara kereta yang golongan guru-guru yang akan belilah. Tapi it's okay, tak ada masalah. It's a MPV kan. Sesiapa pun sesuai boleh. Okay, so enough. Kita cerita pasal kereta ni pula. Okay, this is versi advance. Untuk Alza baru dia ada 3 variant. Dia ada X, dia ada H dan juga dia ada versi advance. So secara ringkasnya, kalau ikut dari segi design ni adalah totally new berbanding daripada sebelum ini. Baik depan, belakang, dalam, everything semua adalah baru. Termasuklah untuk train kuasa, untuk enjin, semua adalah baru. Nah, in terms of the design, depan memang totally baru, totally new dengan grill yang sangat-sangat besar, berwarna gelap.
lampu LED sepenuhnya siap ada sequential light lagi untuk sini. Fog lamp pun LED berwarna putih juga. Kalau kita bandingkan antara saiz Alza baru dengan Alza yang lama, sebenarnya untuk Alza baru ni dia adalah 205mm lagi panjang daripada Alza lama dan dia adalah 35mm lagi lebar daripada Alza lama juga. Tetapi kalau nak bandingkan dengan arus besar sikit daripada Alza. Untuk rim 16 inci, finally kita ada rim 16 inci dengan 2 tona. So untuk bahagian tepi sebenarnya kita nampak dia punya body shape dia tu, dia punya kemasan ini berbeza daripada Alza sebelum ini. Dan for the first time ever juga, Alza dah ada brake disc bahagian belakang. Nak tahu bahagian belakang? Jom kita pusing belakang. Untuk bahagian belakang, sekali imbas, sekali pandang kau cakap, "Ish, ini bukan MPV. Ini nampak ala-ala wagon lah." Aku tidak menolak kemungkinan, aku tidak menolak kenyataan itu. Memang betul, kita tengok memang nampak macam wagon. So kita nampak kasih dengan lampu dia yang kita nampak ibarat macam dia dipecahkan antara kiri dan juga kanan. Tetapi all adalah lampu LED sepenuhnya. Cuma dipisahkan saja dengan logo dan disambungkan kembali untuk lampu kat situ juga. Dan of course sekarang ni dah ada antena shark fin. Tak adalah masalah yang terkulai, nak kena tukar. Tak ada dah. Sekarang ni dia bagi shark fin terus. Dan of course kat sini, macam cakap, Alza, tulisan Alza ni adalah tulisan yang baru. Cuma yang ini tak ada body kit gear up lah. Kalau ada body kit gear up, belakang anda akan nampak lagi. Wow, okey. Dan seterusnya untuk cerita bahagian boot. Wow. Ada kapet Doromat. Bagi korang yang pakai Peredua Alza 2022, Doromat pun dah ada kapet untuk Peredua Alza 2022. Korang boleh search dekat doromat.com.my. Dan untuk bahagian belakang, sebenarnya dia adalah lebih besar berbanding daripada Alza lama. Kalau third row tidak diturunkan, sebenarnya dia adalah 54 liter lebih besar daripada Alza yang lama. Dan kalau kita turunkan third row, dia adalah 150 liter lebih besar daripada Alza yang lama. Dan lebih penting, interior dia lebih luas. Untuk orang dewasa, saya macam saya, duduk dekat third row pun boleh juga. Untuk yang ni, kita akan test kejap lagi, termasuk dengan full load. Kita masuk bukit, kita tengok sama ada Alza ni boleh beraksi dengan baik ataupun tidak. Okey, interior, walaupun interior dia penuh dengan plastik, kecuali yang ini soft ya. Tetapi plastik material dia adalah plastik yang okey lah. Tak adalah teruk sangat. Melainkan kalau yang kau tengok low spec, yang itu memang all black, yang itu memang kau nampak plastik macam a bit murah sikit lah. Tetapi nothing yang kau boleh complain kan dengan harga 70 lebih ribu. And then they can give you everything yang ni. Dan of course untuk dari segi interior dia memang lain daripada sebelum ini. In term of the floating screen, yang ini screen tersentuh, besar 9 inci. Ada Android Auto Android Auto, tapi bagaimanapun sekarang ni Apple CarPlay masih belum ada lagi. Kita dah tanya pada Peredua kata insya-Allah tak lama lagi ada. So kiranya siapa yang nak beli, next time kalau pergi servis, dia orang akan tolong updatekan kira-kira ada. Tapi bila kita tak tahu. Kita harap benda tu ada. Tapi yang confirm Android Auto saja yang ada. So untuk in term of the meter nampak macam Ativa. TFT 7 inci, all the information semua dalam ni. Yang ni saya tak nak cerita banyak. Untuk bahagian orang katakan dashboard is a two-tone color yang dia combination kan antara daripada pintu bawa ke bahagian tengah, bawa ke bahagian pintu lagi lah. Okay, so everything untuk bahagian aircon. Okay, aircon adalah aircon sama seperti Myvi, tetapi dia ada satu kelebihan di mana dia ada off button. Dulu kalau tak ada, kita kena tutupkan one by one sampailah off. Tapi kali ini dia ada off button. Yang ini bagus. Dan satu lagi, untuk push start button berada di tengah, bukan berada di kiri dan juga kanan. Dan yang ini, kita terima juga concern ramai katakan macam mana kalau anak kita tiba-tiba tertekan kalau tengah bawa. Okey, so untuk ini jangan risau. Kita dah test dah. Kalau kereta ni tengah bergerak, kalau anak anda tertekan, dia tidak akan mati enjin. At least kurang-kurang dia akan bagi warning je. Kali kedua kau tekan pun tidak akan mati enjin juga. So untuk yang ni tak perlu risau. Tetapi sebaiknya lah untuk anak-anak bagilah duduk chassis. Tak adalah dia orang main-main benda macam ni. Sekian, itulah saya punya nasihat. Okey. So untuk yang lain-lain, kau tak gear di CVT for the first time ever juga, electric parking brake. Okay.
Untuk lock unlock dekat bahagian tengah juga. So yang ni kita nampak, finishing dia finishing yang berkualiti dekat bahagian sini. Untuk bahagian seat dia adalah combination antara leather dan juga fabric lah. So yang ni combination dia sama seperti dashboard. Dia ada gabungan antara warna gelap dan juga warna ala-ala maroon sikit yang inilah. Soalnya untuk bahagian armrest, finally ada juga armrest kat bahagian sini. Space yang agak-agak besar kat sini juga. Dan okey, seterusnya, okey, USB port. USB port total ada 1, 2, 3, 4. 2 depan, 2 belakang. Satu dekat bahagian skrin, satu bahagian tepi, 2 bahagian belakang. Untuk third row, ada juga 12 volt punya charging station. Dan last but not least, terima kasih buat Perdua memahami rakyat Malaysia. Sekarang ni, total kereta Alza ada 15 cup holder. Sini cup holder, situ holder, situ holder, situ holder, situ holder. Semua ada holder. Rumah jiran pun ada satu holder juga. Untuk bahagian belakang, finally dah ada aircon belakang. Jadi tak ada komplain lagi orang belakang panas, third row panas. Tak ada, dah ada aircon bahagian belakang. Dan of course juga untuk bahagian belakang, selain pada ada aircon, sekarang ni pun dia ada armrest juga pada bahagian belakang. Dan one more thing adalah untuk seat masuk kedua, ketiga, dia ada one touch seat. Sekali tekan, terus buka. Nak masuk, terus buka juga. Dan of course, yang ini pun boleh jadi macam orang kata ala-ala Alphard. Ala-ala Alphard pada seat. Di mana seat kedua boleh turunkan. Kau duduk kat seat ketiga, kau sambil lenggang dan juga kau boleh lipat-lipat kaki. Kau boleh buat apa saja kat situ. So, memang cukup-cukup luas. Dan untuk third row bagi aku, macam badan aku besar ni, duduk tak ada masalah. Tapi untuk short lah. Tapi kalau kau suruh aku pergi ke Kelantan, daripada Kedah Kelantan, aku taubat lah. Kan, keluar aku tak tahu jadi apa lah. Tetapi, at least lebih selesa berbanding sebelum ini. Secara keseluruhannya, interior dalam, nothing to complain. This is much better. Adalah kita Mustang tu dah Perdua. Sebab menyediakan semua ini pada harga yang mampu milik. So next, kita pergi ke pemanduan. Okey, sebelum kita buat dekat on-road, kita nak test dulu dekat dalam Lita Go-Kart. Sebab Lita Go-Kart, dia punya cornering lebih sharp. So, kita nak tengok how sebuah MPV bernama Alza doing dekat dalam track. Okey, mungkin ada yang kecangkan katakan, bang, kereta Alza MPV bang, takkan kita nak masuk track? Tak. Tujuan aku buat dekat track adalah aku nak test dia punya stability, especially once dekat cornering. Sebab luar cornering, untuk dapat kadang-kadang cornering sikit. Yang ni kita buat lebih sharp, kita tengok sama ada membuang ke tidak. Sebab dia lebih panjang, dia lebih lebar, kita nak tengok. Dan sebelum tu, aku nak bercerita pada korang juga. Untuk enjin, sebenarnya untuk enjin yang ini digunakan enjin 1.5 liter NA. Dia gunakan kod 2NR, enjin yang sama seperti dekat Perdua Myvi. Tetapi yang ni dia tune lebih tinggi sikit dengan 104 horsepower dan juga 138 Nm torque. Dan kalau nak compare dengan Alza lama menggunakan kod 3SZ, kalau tak silap saya, 3SZ dengan 103 horsepower dan juga 137 Nm torque, which mean lebih rendah sedikit berbanding daripada yang baru. Tetapi yang paling ketara adalah dari segi kotak gear lah. Yang ini gunakan DCVT, yang lama menggunakan kotak gear konvensional 4 kelajuan. Okey, so sekali, are you ready untuk kita pergi ke track? Okey, saya dah masuk dalam track go-kart. Kita buat sedikit lap, kita nak pergi macam mana. So, aku tak speed terlalu laju sangat. Estimate plus minus lebih kurang dalam 40-50 km sejam untuk corner. Okey, in 3, 2, 1, go! Kita guna mode yang biasa dahulu. Kita tak pergi kepada sport mode. Lebih kurang top speed kat sini 80 km sejam. It's okay. Kita break. Kita nak tengok. Uish. Uish, gila stabil, babe. Ya, betul, man. Uish, gila lah, weh. Cornering, every cornering lebih kurang dalam 40 km sejam. 50 km sejam. Weh, gila lah, weh. Ini adalah normal mode Aku tak masuk sebarang sport mode ke tidak, power mode ke tidak. Sebab tak perlu pun dekat dalam ni. Sebab dia tak efek dari segi steering dan sebagainya. Weh, gila lah, weh. Weh, ini MPV kot. Ini bukan kereta sedan ke kereta apa, kereta sport ke apa, bukan.
Uish, serius lah. Hai? Wih, gila weh. Ya Allah, tuanku. Wih, gila weh, tak membuang weh. Stabil gila weh. Weh, betul weh, dengan olengan badan ni weh. Wish. Syak weh. Syabas lah Perodua. Bukan aku nak puji weh, tapi ini adalah satu pujian yang aku patut berikan buat tim Perodua. Kau boleh tengok kan dengan 360 yang aku buat bagikan ni. Oh. Gila lah weh. Last kali ESC ada keluar, tapi aku tak rasa pun dia memuang. Dia lock balik, dia correct balik. Wish. La ilaha illallah. Weh, gila lah weh. Aku tak bawa, aku tak percaya tau. Lepas aku bawa ni, aku cakap, wah ilaha illallah. Wish. Tak tahu lah aku cakap. Okay lah, kita masukkan dalam power mode. In 3, 2, 1, go! Shot je. Pendek. Okay, kita try on the road pula. Okay, start. Kita tutup sport mode dulu, kita gunakan normal mode dahulu. Kotak gear di CVT beraksi dengan agak bagus berbanding dengan kotak gear konvensional sebelum ini. Kereta ni sebenarnya ada power. Aku rasa korang tak perlu risaulah tak ada power. Sinilah aku tak faham. Even kalau aku baca dalam grup-grup kan, ramai yang katakan boleh naik genting ke? So aku pun tak faham kenapa setiap kali kalau cerita pasal kereta macam ni, soalan dia boleh naik genting ke tidak Hari-hari kau naik genting. Siap-siap setahun sekali. Siap-siap setahun tak sekali pun kau pergi. Well, aku tak salah dengan kau. Itu adalah persoalan yang ramai orang tanya. Dan aku cuba buat satu walaupun bukan full load bukan full load. Yang ni full load, insya-Allah nanti aku akan cuba buat nanti video nanti. Kita cuba naik satu bukit. Okey, kalau anda melihat bukit ni agak najam. Dan kalau saya menggunakan, okeylah, to be fair, aku gunakan mode eco mode. Okey, eco mode menyala. Kita cuba. Tak ada masalah lah. Aku siap boleh lain corner lagi lah. Kena baik, ni semua berbukit naik atas bukit ini aku tekan lah. Kalau aku tekan biasa je, okey je. Nampak? Relax lah. Tak ada apalah. Aku heran. Kenapalah korang risau sangat benda-benda macam tu ada benda lah. Okay. So, aku U-turn balik. Itu si aku guna eco mode tau. Dengan ada kamera 360 kat sini, walaupun tak cerah mana pun, tapi okey lah daripada tak ada langsung kan. Okay, memandangkan ramai yang request suruh aku naik genting dengan full load. Okay, memandangkan aku dekat Kedah ni memang aku tak boleh buat lah. So, untuk video kali ni, kita tak buat. Tapi nanti kita akan buat satu lagi video special full load naik genting. Power ada babe. Even dalam track tadi kau tengok, aku buat dalam track tadi, ada babe. Ada power. Memang ada power pun. Dan handling dia sedap babe. Walaupun dia adalah tipikal sebuah kereta Perodua, tetapi apabila terbukti aku bawa masuk dalam track tadi tu, aku cakap, oh mak ai, sedap pula benalah ni. Kan? Dan power, ini eco mode. Memang mengaum. Kotak gear CVT. Dan antara kelebihan yang lain yang ada adalah dari segi fuel consumption lah. Fuel consumption yang ini atas kereta adalah 22 km per liter.
kalau nak compare dan dulu dia ada improvement 40%, dulu 13.3 km per liter, sekarang dapat 22 km per liter. Dan however, fuel consumption adalah benda yang subjektif. Terpulang kepada cara pemanduan, terpulang kepada bagaimana anda bawa kereta, terpulang kepada apa barang anda bawa, terpulang kepada jalan, kondisi jalan. So, benda tu tak boleh nak dikatakan, tetapi atas kertas 22 km per liter, 40% lebih improve daripada sebelum ini. So, in term benda-benda lain, sebenarnya saya tak ada masalah. In term of the ASA, saya tak nak cerita dengan lebih detail. Tetapi, yang menariknya, untuk Alza, dia ada ciri stop and go. Meaning, stop and go adalah saya aktifkan ACC, saya kereta depan berhenti, dia berhenti sepenuhnya. Dan dia tolong brake apabila kereta depan jalan, kita tekan resume ataupun kita tekan minyak, dia akan ikut kereta depan balik. Dia ada stop and go. Kenapa pula Myvi dengan Activa tak ada? Simple. Jawapan dia, untuk ada ciri stop and go ataupun low speed monitor, syarat dia kena ada electric parking brake. So that's why Alza adalah the first model Perdua yang ada electric parking brake. So that's why sebab itu juga dia ada ciri stop and go. So dekat sebab itulah juga Alza ada function ini sebab dia ada kelebihan dekat electric parking brake. So safety 6 airbag daripada dulu 2 airbag naik kepada 6 airbag, 1 improvement. Terima kasih Perdua. Ciri-ciri SA lagi improve ataupun ada ciri stop and go. Terima kasih Perdua kerana menyediakan kereta yang mampu milik. Cuma dalam banyak-banyak ni ada 2 benda yang aku kurang berkenan sikit. Yang pertama adalah dari segi dia punya cermin pandang belakang. Kalau kau tengok tangan aku biasanya kalau kita nak adjust cermin pandang belakang, kita kena adjust tengah-tengah ni. Jaranglah orang adjust kat tepi ni. Kita akan letak tangan, kita akan adjust. Tetapi yang ni, kedudukan cermin belakang ni, pandang belakang ni terlalu dekat dengan bumbung ni. So, tangan, bukan tangan aku gemuk. Aku suruh orang yang tangan kecil masuk pun sama tak. Dia ada halangan kat sini. So, yang ni kedudukan dia terlalu tinggi. So, aku tak tahu. Yang ni mungkin patut diberikan improvement. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dari segi ciri, sama juga auto hold. Auto hold, terima kasih Perdua kerana bagi ciri auto hold. Ciri yang sangat-sangat function. Tetapi, aku realise, once kalau kita dalam kedudukan P, ataupun kita dalam kedudukan P ke N ke whatever ke, kalau kita buka pintu, dia takkan tarik handbrake sendiri. Dan apabila kalau kita buka pintu, ciri auto hold akan disable sendiri. Kita kena activatekan sendiri. Ini saya buat comparison dengan kereta-kereta yang lain yang ada ciri auto hold juga. Yang ciri-ciri auto hold yang lain biasanya, kalau active auto hold, dia akan active auto hold. Maknanya bukan kata setiap kali buka pintu, dia reset balik buka pintu, reset. Tidak. So ini adalah antara 2 benda yang aku cari, aku jumpa, yang mungkin boleh jadikan improvement lah. In term of the power, ada. In term of the driving, sedap. In term of the cornering, sedap. In term of handling, okey. Benda tu okey. In term of berbaloi, sangat okey. Dan last but not least, kita pergi ke power mode. Power ada. 100. Power ada. Tapi bagi aku, cukuplah pergi kat normal mode. Nak laju-laju ke mana? Kau bawa MPV, kau bukan bawa kereta sport car. Secara kesimpulannya, sebelum kita beritahu kesimpulan, sebagai seorang alumni Universiti Utara Malaysia, ni aku nak beritahu korang sikit. Sekarang ni kau boleh dapatkan UUM plate ni dengan kau boleh pergi kat bidang website dia uumplate.uum.edu.my dan korang boleh dapatkan harga diskaun sehingga 40% dan tempoh valid adalah 1 tahun. So sebagai alumni UM, kita rasa kita perlu grab satu. So, pergi kat website sekarang. Secara kesimpulannya, berbaloi atau tak untuk ambil Perdua Alza 2022? Basically, jawapannya dah ada kat sini. So, jawapan kat mana? Jawapan dekat nombor plate. Kalau kau tanya pada aku cakap, Alza adalah antara MPV bawah 100,000 yang paling berbaloi dimiliki dengan harga yang diberikan start daripada RM62,500 sampailah RM75,500. Bagi aku, walaupun ada jam harga yang lebih daripada RM10,000 daripada Alza lama kepada Alza baru,
aku boleh katakan spek yang diberikan memang cukup berbalik. Jangan tengok dekat harga lama dan sekarang, tetapi tengok kepada harga dan juga apa yang diberikan kepada korang. Aku cakap ini adalah antara MPV yang berbalik dimiliki sekarang lah. Dan kalau ikutkan bermain di gelanggang sama, kita ada Perodua Alza, kita ada Mitsubishi Xpander, kita ada Honda BR-V, kita ada Toyota Veloz dan macam-macam lagi. Dan antara semua ni setiap ada kelebihan tersendiri, tetapi dengan keadaan ataupun kemasukan Alza yang baru ni pasti menggugat pesaing-pesaing yang lain. Dan of course yang ini kita sebagai pengguna, kita akan lebih beruntung di mana mereka akan lebih bersaing dengan lebih sihat, memberikan the best dan juga the low price yang kepada rakyat Malaysia. Dan yang terakhir, sudah pastinya dengan ada Alza kat sini, dia serba sedikit akan menggugat kepada peredua Arus yang memang sedia ada kat market. Sebab kalau compare pada dua, Arus adalah lebih mahal sikit berbanding daripada Alza. Tetapi antara dua-dua tu, aku rasa Alza lebih berbaloi dimiliki. Of course, benda baru adalah lebih berbaloi. So dekat sini adalah satu benda yang agak sukar untuk peredua jugalah, untuk memposisikan dia juga benda-benda tu. Okay? So aku harap video ini telah menjawab segala persoalan anda dari segi power, dari segi handling, dari segi cornering, dari segi everything. So menangkan kereta ni akan bersama dengan kita selama beberapa tahun. InsyaAllah time to time saya akan ceritakan dengan lebih lanjut pasal kereta ni. So sekali lagi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih buat Pusat Sukan UUM dan juga Universiti Utara Malaysia sebab membenarkan kita menggunakan seluruh UUM termasuklah di Lita Go-Kart sebagai lokasi penggarahan kita pada kali ini. So kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum dan jangan lupa juga untuk subscribe. Ciao lo.